Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Majaya, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, ribuan terima kasih di atas jemputan pada malam ini. Dan saya diminta supaya menyentuh tentang kedatangan Aidul Adha, Hari Raya Korban. Saya bukan nak cerita lembu besar mana. Nak cerita pengajaran korban. Hak lembu tu kita duk makan selalu lah. Pengajaran korban tu penting. Bila kita sebut Aidul Adha, yang terlintas di dalam hati kita, yang kita semua tahu ialah keluarga Nabi Ibrahim AS. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Al-Ahqaf surah ke-46 pada ayat yang ke-35. Cuba ingat mana. Walaupun Allah tuju kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah bersabar, tabah hati, sebagaimana ulul azmi dari kalangan para rasul. Dan jangan kamu bermohon supaya disegerakan azab ke atas mereka-mereka yang menentang ajakan kamu. Dalam ayat ni, surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 35, cerita tentang ulul azmi ni ada 5 orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Isa. 5 orang. Pasal apa ulul azmi? Mereka ni yang banyak sekali mendapat ujian dan dugaan daripada Allah. Kalau dan bila kita menyambut Aidul Adha, kita kaitkan dengan Nabi Ibrahim serta keluarga beliau. Boleh? Jadi malam ni nak ceritalah tara mana Allah uji dia. Dan ni kita mula dengan surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Tu ayat. Ayat ni kalau tuan-tuan faham, lepas ni cukup clear. Kalau yang lepas saya habaq pun tak faham, memang cerai. Kan? Ingat elok ni. Bukan nak main selalu, setahun sekali je. Dan ingatlah ketika mana kata Allah, kami tu Allah Ta'ala lah. Allah dua ke? Tak usah bahas sebab tu. Menunjukkan kebesaran dan keagungan dia. Sebab tu guna kalimah kami. Ada ayat Quran, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Suratul Hijri, surah ke-15 ayat 9. Kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami juga yang akan memelihara kesucian Al-Quran itu. Adakah Allah dua? Tak. Menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Kalau kita hang mai apa orang, kami mai kami. Bila kami itu lebih daripada seorang. Kan?
tu kita. Bila Allah tak nak tunjuk Allah tu agung, maha besar dan sebagainya. Jadi dalam ayat tadi, dengar elok. Ayat ni kalau kita faham semua. Dan ingatlah ketika mana kami, kata Allah, menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimah. Yang ni yang saya nak bagi faham ni. Kalimah. Kalimah ni makna perintah. Di sini bermaksud perintah. Dan perintah Allah, tuan-tuan, ada perempuan ni. Kotlah Covid tak main apa yang kena. Perintah Tuhan ni ada dua ya. Ada suruhan, ada larangan. Bukan dia susah pun. Hak dia suruh, kita wajib kena buat. Hak dia larang, walaupun merugikan kita, oleh kerana Allah larang, kena tinggal ya. Faham, abang? Kalau tak faham, cukup cerai lah. Kita main ceramah nak bagi orang faham. Tu Allah uji Nabi Ibrahim AS dengan beberapa kalimah, yakni perintah, suruhan dan juga larangan. Lalu fa'atammahunna, Ibrahim AS menyempurnakan perintah tersebut. Yang disuruh dia buat, yang dilarang dia tinggal. Hak disuruh tu sat lagi lah, saya cerita satu persatu. Hak dilarang kena tengok surah At-Taubah, surah ke-9 bermula ayat 113 114. Yang dilarang oleh Allah terhadap Nabi Ibrahim ialah jangan berdoa kat pak dia, sebab pak dia pencerai, tukang pembuat berhala. Allah larang, dia tak doa terus, dia tinggal terus. Tu kata hamba. Faham tak? Jangan suruh kita buat, larang pun kena tinggal. Boleh tuan-tuan? Boleh abang? Siapa tak faham angkat tangan? Ni baru mukadimah. Kan? Tapi tak boleh lama. 8.53 kena berhenti. Dah. Cara hidup baru. Norma baharu. Kan? Tadi saya nak masuk masjid, tuan-tuan mempuas cari pintu tak jumpa, semua kunci. Aduh. Tengok-tengok belah ni yang buka, duk lah cari tang mana pula nak pi. Kan? Sedih ke tuan-tuan bila kita singgah di masjid nak semayang, orang kunci, terasa ke? Kan? Nah, dia terasa. Bukanlah nak abang kita warak, memang insya-Allah warak pun. Kan? Kita duduk jenis semayang berjemaah. Kan? Di masjid, di surau. Kan? Bila singgah-singgah nak semayang, depa tak buka, jam. Tu cerita dia. Lalu Ibrahim AS menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah berfirman kepada dia, sesungguhnya Ibrahim, aku akan jadikan kamu pemimpin kepada umat manusia. Kena faham lah. Nabi Ibrahim bukan pemimpin sebuah negara, bang. Pemimpin sebagai contoh kepada umat manusia. Sebab Rasul ni dia ada pengikut. Hang ni layak menjadi contoh. Pasal yang aku suruh hang buat, yang aku larang hang tinggal, kira A. Nampak tuan-tuan? Nak jadi contoh pada manusia, tu dia sifat dia. Apatah lagi nak jadi contoh kepada rakyat, lagi berat. Kan? Sebab tu kena dengar kuliah. Ni kuliah tak mau dengar. Tu jadi selaru negara kita tu pasal tu ya. Ni baru sedang ni ni. Betul tak abang? Abang sedang ni? Tak gelak-gelak je. Kalau kita duk lali macam ni, buat kuliah pun pakat balik, buat kuliah pun pakat balik, esok kapiang ambil alih negara kita, hampa renyeh lah. Kena berjihad. Jihad apa jenis penakut? Nak cakap tentang kebenaran pun tak berani, tu nak jihad. Hak berani cakap ni belum tentu ni. Tambah hampa dah tentera. Kan? Tu cerita dia.
Aku akan jadikan kamu pemimpin kepada umat manusia. Contoh, bukan pemimpin sebuah kerajaan, negeri atau negara, dah, pemimpin manusia saja, sebab dia ada pengikut. Lalu Ibrahim AS berdoa, adakah kesemua, yakni keturunan dan zuriatku, layak menjadi pemimpin? Kan? Allah kata tak. Aku hanya janji kepada keturunan dan zuriat yang panggil macam hang. Kalau yang aku suruh tak buat, yang aku larang tak tinggal, tak layak menjadi pemimpin atau untuk memimpin umat manusia. Jadi kita dengar sikit sebanyak. Sebab 8.53 saat ni, saya model banyak tuan-tuan. Kan? Kalau suruh tuan-tuan ceramah mungkinlah gelabah. Kan? Kita masak dah cerita-cerita korban ke hijrah ke. Maklumlah 30 tahun dah duk buat kerja ni kan. Orang duk tanya, ustaz tak pernah rehat ke? Saya kata kalau nak rehat pun depa cancel ataupun saya sakit. Tapi hari ni rehat sungguh baru ni 3 bulan. Tu dia. Nah, rehat sungguh. Mari kita dengar satu persatu ujian-ujian yang menimpa Nabi Ibrahim AS dan juga keluarga dia. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, bermula di Babylon. Babylon ni Iraq, selatan Iraq. Kalau saya salah tolong berbetul. Di sanalah bermula episod yang pertama Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berhadapan dengan seorang pemimpin yang menganuti ideologi etis. Dia tak percaya kewujudan Tuhan. Namrud tuan-tuan. Jadi kata tok guru saya almarhum Tuan Guru Haji Soleh Musa, Namrud ni tiap kali nak bagi makan rakyat jelata dia, pegawai dia akan bertanya terlebih dahulu, kan, siapa Tuhan engkau? Siapa jawab Namrud, dia bagi makan. Kan? Bila tiba giliran Nabi Ibrahim AS, jawapan dia berbeza. Hak dia semua Namrud nak berkedarah. Kan? Jenis manusia ni sama ya, Arab ke Melayu ke India sama ya bang. Jenis nak berkedarah ni apa pun sanggup. Tak betul, minta betul. Nak bagi RM50 jam. Gadai agama minta apa? Pelingkup bangsa minta apa? Dia tak bang? Dia tak bang? Siapa yang tak mengangguk tu geng dia lah tu. Dia tak? Lingkup agama pun lingkup lah, lingkup bangsa, janji dapat benda. Apa punya manusia. Kan? Jadi bila pegawai ni tanya Nabi Ibrahim, jawapan dia berbeza. Dia masuk jumpa Namrud, dia buat laporan. Di luar sana ada seorang pemuda yang tidak mengaku Tuanku sebagai Tuhan yang berhak disembah, berhak dipatuhi, ditaati. Panggil dia masuk ini. Ini permulaan ujian terhadap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dipanggil masuk menghadap. Lalu Namrud terus tanya dia, hang kau tak mengaku aku Tuhan? Saya tuanku. Cuma habaq mereka aku ni. Tuhan hang macam mana? Apa dia boleh buat? Ni etis. Dalam istilah dia, etis makna orang yang tidak percaya kewujudan Allah. Boleh faham? Kok tak ni ustaz dok main sebut perkara kataan-kataan tuan-tuan tak faham lah. Sebab tu kena hurai. Etis tu datang apa? Kadang-kadang dok main cerita ni menganuti fahaman liberalisme. Liberal apa benda? Liberalisme, nasionalisme, sekularisme. Pak Haji faham? Tak faham? Semua? Itu faham. Tak faham kan saya kondia mana-mana ustaz. Tapi bila saya ceramah, saya nak hurai benda tu bagi orang faham. Etis ni orang yang tidak percaya kewujudan Allah. Tuhan hang dia buat apa?
Oh, sombong Namrud. Tuhan aku menghidup dan mematikan makhluk. Aku boleh buat. Mangkuk semua dia ni. Bukan mangkuk, mangkuk ayun. Dia nak buktikan Nabi Ibrahim dia sama macam Tuhan. Dia panggil, dia arahkan dua banduan daripada penjara dikeluarkan. Seorang dia bagi arahan, pulanglah kamu ke kampung halaman kamu, mulai hari ini aku bebaskan kamu. Dia kata dekat Ibrahim, tengok tak, hidup tu, seorang lagi dia bunuh, mati. Dia kata tengok, ini mati. Apa beza Tuhan hang aku? Dajjal dia ni no. Nak kata apa ke dajjal macam ni. Boleh bang, nah, kata kat Namrud dajjal tak apa. Memang dia teruk pun tak apa. Nabi Ibrahim kata macam ni lah, kalau tuanku ni Tuhan yang saya sembah menerbitkan matahari di sebelah timur, turun di sebelah barat, kan? Esok saya nak minta tuanku pagi esok tukar benda ni, keluar sebelah barat, turun sebelah timur. Yang ni mangkuk ayun ni tak boleh nak jawab. Dia duduk fikir Asyik Mat, dia duduk fikir kan, macam mana nak tanya siapa ni soalan ni, jawapan macam mana. Dia telefon Donald Trump. Tu dajjal kat tu, dajjal Yahudi. Nak tahu cerita dia? Al-Baqarah 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Tu ayat sepenuh abang, Al-Baqarah 258. Tu cerita perdebatan di antara Namrud dengan Nabi Ibrahim. Bila dia tak boleh jawab, mana nak boleh terbit matahari belah barat turun ke timur, nak kalih keadaan tu memang tak boleh. Dia tak ada kuasa. Jadi ujian pun dah mula lah terhadap Nabi Ibrahim. Dia ditangkap, dibakar hidup-hidup. Cerita Nabi Ibrahim kena bakar, surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 69. Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah nak selamatkan Nabi Ibrahim, Allah perintahkan kepada api jadi sejuk, tak terbakar. Si mangkuk tu tengok-tengok, alamak, macam mana tak mati. Tu ringkas cerita macam itulah. Akhirnya Nabi Ibrahim AS diusir keluar daripada Babylon, yakni Iraq. Lepas tu dia pergi mana? Dia pergi ke Palestin. Palestin pula tuan-tuan dilanda kemarau. Nak hidup macam mana kemarau? Bawalah isteri dia Siti Sarah berhijrah pula ke Mesir. Di Mesir Allah uji pula. Pasal apa? Raja Mesir dia gatai. Dia nak kat Siti Sarah. Banyaklah cerita dia, tapi nak ringkas lah. Kacau kan? Bila Raja Mesir tanya ni siapa dia, dia tak mengaku bini, dia kata adik dah. Yang ni lah kod tuan-tuan. Yang ni yang kod Melayu kata bohong sunat tu. Ada bohong sunat. Nabi Ibrahim ni, saya tak guna kalimah Nabi Ibrahim berbohong, sebab seorang Nabi dia tak boleh berbohong sebab dia maksum. Orang yang berbohong ni berdosa tuan-tuan. Faham tak? Jadi apa dia tu? Itu muslihat. Helah nak selamatkan diri dia. Kali pertama saya tak ingat, yang kedua yang ni.
Bini dia kata adik dia. Yang ketiga, sewaktu Namrud tanya dia. Puak-puak dia tanya, tengok-tengok, habis berhala kecil-kecil, habis pecah. Dia yang buat. Dia kata ni mesti Ibrahim yang kerja. Ni siapa buat? Ibrahim kata, Tok Komsang tu lah. Dia pergi sangkut pula kapak di tangan Tok Komsang. Yang ni kena tengok Al-Anbiya ayat 62-63. Saya baca Quran, saya habaq surah sekian, ayat sekian. Kalau tak yakin lagi dengan Quran, rosak akidah. Bukan main ceramah pam sejam satu ayat Quran ni baca. Minta maaf lah, bukan condemn siapa-siapa. Sebab ni perintah Tuhan dalam surah Qaf, surah ke-50 ayat 45. Wa dzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Tuhan suruh bila kita nak bagi tazkirah, banyak baca ayat Al-Quran. Tuan-tuan bukan ustaz, saya tak heran lah. Ustaz kena reti. Walaupun tak apa 30 juzuk, tapi kena banyak baca Quran dan hadis. Sebab rujukan kita dua ya, Quran hadis. An-Nisa 59. Bukan ada lain lah. Ijma' qiyas kita tak nafi lah. Tapi yang utama Al-Quran dan As-Sunnah. Tu 3 kali. Bukan dia berbohong, sebagai nak menyelamatkan diri dia. Tak bolehlah kita kata Nabi Ibrahim pun bohong. Tak betul. Sebab Nabi semua maksum. Faham tak? Itu orang panggil apa? Muslihat lah. Helah nak selamatkan diri. Luwih sangat pun tak boleh dalam hidup ni tuan-tuan. Tapi Melayu pergi tukar, dia kata bohong sunat. Melayu ni cukup cerai. Bukan Melayu Alma Jaya tau. Dah tempat lain. Tu cerita dia. Boleh tuan-tuan? Tarah ni boleh kan sama? Kalau tak boleh, kita montiawai, tak ada lorak apa. Tu cerita dia. Tapi bila tiap kali Raja Mesir nak mendekati Sarah ambil wuduk, dia semayang, dia berdoa, Allah selamatkan dia. Sampai 3 kali Raja Mesir pun dah give up. Dia berkata, ni bukan wanita, ni syaitan. Dia pun bebas, selamat. Itu ujian kedua. Yang ketiga, dia ada 5 episod keluarga Nabi Ibrahim ni diuji. Yang ketiga dah kahwin lama, tak ada anak. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam tak pernah putus asa. Doa tu ya. Ni dengar lah. Doa bagi orang yang lama kahwin tak ada anak. Amallah doa Nabi Ibrahim ini, surah ke-37 ayat 100 As-Saffat ni, surah selepas Yasin. Hak tak ada anak lah. Hak ada anak yang duk terbiang, saya beranak tak tahun pula jam. Kan? Hak tak ada anak ni kita cerita. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku, yakni anak yang soleh. Kita ringkas cerita. Ikut setengah riwayat, Nabi Ibrahim kahwin 2. Hak kedua tu Siti Hajar. Dia adalah pembantu Siti Sarah. Sebab Siti Sarah lama kahwin tak ada anak. Faham tak? Dia ambil ni lah supaya ada zuriat. Akhirnya dengan Siti Hajar dapat macam-macam versi. Jadi kita pun tak tahu mana satu, tapi kita habaq untuk sudah lah. Kan? Kahwin dengan Siti Hajar dapat anak. Kahwin di beranak di Palestin katanya. Dan itulah lebih kurang. Tapi nak ringkas cerita, dalam surah Hud ayat 71 sampai 74. Malaikat mai beritahu kat Siti Sarah, hang pun akan dapat anak. Siti Sarah kata, takkan kot. Dia senyum. Umur 90 Pak Ji. Siti Sarah macam tu. Nabi Ibrahim 100 lebih. Abang boleh bayang abang,
Kalau orang law lah, perempuan lah umur 90 mengandung, pergi klinik bidan, agak-agak macam mana? Nurse lari lintang bukang. Duk ingat duk mai atur ni terketak-ketak demam dak nak beranak. Jam. Kena tengok surah Hud surah ke-11 ayat 71. Allah beritahu tu yang dia dapat Ishak. Ishak dapat Yakub. Yakub itulah Bani Israel. Nak ringkas cerita. Fabasyarnahu bighulamin halim. Itu ayat 101. Kami bawa berita gembira Ibrahim, Hajar, Sarah, and Ibrahim akan mendapat seorang anak yang sabar, Ismail. Ismail lahir dulu. Ujian. Kahwin lama baru dapat seorang. Dah dapat anak abang. Tuhan suruh pergi tinggal di Mekah pula. Dah lah nak dapat punya lama. Seorang tu lah. Tuhan perintah bawa pula Siti Hajar dan Ismail, kemudian ditinggalkan kedua-dua insan itu di bumi Mekah. Jam. Taat sungguh. Tapi tabiat orang perempuan ni, kita yang ada bini ni biasalah. Nak tanya abang lah, tanya lah. Kalau abang nak keluar mana-mana agak-agak orang rumah duk tanya lah, pergi mana? Kan? Tu tabiat dia kan? Macam rumah saya, dia bukan tak tahu. Kita ni amanah yang saya pikul ya sebagai pendakwah. Duk tanya situ lah. Ni nak pergi tak mana ni? Kan? Kadang-kadang nak cemui abang aku nak pergi nikah seorang lagi. Tak tanya tu lepas tu. Tak tanya dah. Bukan tak tahu aku hari-hari duk keluar berdakwah 30 tahun dah ni. Kan? Duk tanya situ. Kadang-kadang dia suruh buat laporan tu, duduk taman tau. Dia orang perempuan ni, dia cerai semua. Bini hampa pun sama lah, gelak apa. Nak bergilang ngantuk ya. Ceramah ni bukan boleh betul je. Kan? Dia kena crack jokes dalam bahasa Inggeris. Kena celoteh, berseloroh. Kita di utara kena buat lawak. Kalau di selatan duk buat lawak, apa tak faham tuan-tuan. Kena berseloroh, celoteh, lepas faham lah. Sebab tu kita berdakwah pun kena bagi sesuai perkataan kita nak guna dengan orang setempat. Duk pi Selangor cakap pure Kedah jam. Ni memang tanya, ni menatang apa? Natang. Orang Kedah memang menatang. Kan? Depa tak menatang, benda. Benda kepala bapa. Benda. Dia kena tukar tuan-tuan. Lalu Siti Hajar tanya, adakah ini juga perintah Tuhan? Dahlah anak tu kecil, masih menyusu, nak tinggal kami dua anak. Orang perempuan mesti tanya. Yang ni dia tak ada dalam Quran tau. Yang ni adalah hadis Bukhari. Ya, Nabi Ibrahim kata ini perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan. Bila dengar perintah Tuhan, tak apalah, baliklah. Dia balik ke Palestin, ke isteri yang pertama Sarah. Di sana tu baru dapat anak, dapat Ishak. Tapi nak abang, ada satu tempat saya duk cari. Siapa boleh tolong saya bagilah nama tempat, saya tak pastilah. Thania nama dia. Ni tempat ni dia lebih kurang daripada Mekah, tak jauh. Saya duk tengok tak ada pun dalam Google. Kan? Zaman lah ni tuan-tuan, Google ni kena pandai guna kak. Kan? Waste lah Google Map kan. Tapi kadang-kadang dia pakai kencing juga. Itu pun tak betul. Aku kena kencing dah lah dengan Google Map. Kan? Sania ni
Bila Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail, dia sampai ke tempat yang nama Thaniyah tu, ataupun Thaniyah. Dia menghadap ke kiblat, dia berdoa. Dia tinggal dah. Doa ni dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Tu ayat dah. Nak bagi tahu doa Nabi Ibrahim tuan-tuan, pasal dia tinggal bini dia dengan anak kecil, dia minta pertama sekali bukan makan. Dia minta keturunan yang dia tinggalkan di berhampiran dengan Baitullahil Haram ini orang yang mendirikan solat. Itu pengajaran tuan-tuan. Kita sebagai suami, sebagai bapa nak keluar outstation, pesan yang tu dulu abang. Baik kat bini, baik kat anak-anak, aku tak ada semayang, jangan tinggal. Dia nak abang pergi tanya bini ni, aku nak pergi seminggu, duit tak ada, duit belanja. Bini tahulah, bini ustaz pun sama, tapi bukan ustaz dengan ustaz lain lah. Dia ada boleh kata tak ada. Padang hampa pun dia pergi tanya ada duit belanja. Tak usah duk tanya. Abang ni dulu semayang yang tinggal tu tak aurat dulu, betul ni ajaran Quran. Yang kedua, dia tak minta makan ni, dia minta supaya manusia kalau ada lalu lalang di bumi Mekah ni suka dengan bumi Mekah. Yang ketiga baru dia minta makanan. Tuan-tuan bayangkan, tengok dah nak dapat seorang anak tu punya lama, tiba-tiba ditinggalkan kedua-dua pula. Aduh, ini ujian tuan-tuan. Abang pernah tinggal bini lama? Tengok bentar tak pernah? Saya pernah. Saya pergi Yaman, tinggal isteri aku. Dia tak teriak, aku yang teriak. Sedih. Nah, sedih bang weh. Bang pernah tinggal? Nah, dia nak ikut pergi ke KLIA. Saya tak payah. Allah, dia kata aku esok nanti tak jumpa. Duk cakap tu aku lagi sedih. Dia tak faham, hero tak tahan. Itu cerita dia. Nah, duk sembang lah. Saya lalui macam-macam lah tuan-tuan. Nah, dakwah, cara dakwah, kehidupan harian, cara kehidupan harian. Tapi tak sehebat Nabi Ibrahim. 10 tahun. Balik ke Siti Sarah, Siti Sarah dapat anak yang kata surah Hud ayat 71 tu. Dapat Ishak. Ishak melahirkan Yakub, nah, anak dia, cucu Nabi Ibrahim. 10 tahun kemudian pulang ke Mekah, Allah perintah suruh sembelih pula. Dah, ni apa cerita? Terus sembelih. Ayat 9 surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu dari Quran. Si anak tu pula bila pak kata aku terima perintah sembelihan, anak kata apa? Anak kata dah perintah Tuhan sembelih tu dia. Kalau anak kita bang agak-agak kata apa? Gila apa orang tua ni? Ada pula nak sembelih anak. Dan anak kita nama nama Ismail panggil tu yang tak berkat. Ibrahim panggil In. Nama elok panggil elok, biar sebut elok kan? Ismail, kan bagus. Sembelih pula bang, sembelih. Tok guru kata masa sembelih dia tak tengok muka, tak sampai hati. Bila dia rasa sembelihan dia dah sempurna, baru dia tengok. Tengok apa dia? Wa fadainahu bidzibhin azim. Ayat 107 As-Saffat. Kibah. Main ke mana bang? Itu yang kena dengar ke ceramah-ceramah selain pada kuliah baca kitab. Kan? Ceramah ni dia fokus satu bab, tak? Korban, dia cerita korban. Tu pun saya tak cerita detail. Asal usul korban Habil dan Qabil. Habil bagi kibah, Qabil bagi gandum buruk. Habil punya korban Allah terima. Korban Habil yang turun ni, kata sebagai ulama, kibah yang dikorbankan oleh Habil menjadi penebus kepada
Nabi Ismail alaihi salam. Makna ada kaitan tu. Allah turunkan semula daripada syurga kibas tersebut. Tu ujian. Jadi tinggal lagi 5 minit. Apa dia pengajaran? Bang, agak-agak apa pengajaran cerita Nabi Ibrahim dan keluarga? Kalau jawab tepat saya bagi RM50. Jawab salah bayar saya RM60. Pengajaran dia, dengar elok anak orang Melayu kena berubah. Jangan kita menentang perintah Tuhan. Ni nak abang tu terang ni. Orang Melayu dah sampai masa wajib bersatu, tak boleh berkelahi lagi. Cukuplah ni. Hak itu kita dah sengsara 22 bulan. Nak dengar ayat Quran, Suratul Anfal, surah ke-8 ayat 73. Buka semua tafsir. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau orang Melayu ni duk asyik menentang perintah Tuhan, tak taat kepada Allah, turun bala. Tu bala lah itu tu. Tapi oleh kerana Allah sayang pada umat Islam di Malaysia ni, kan, depa tebuk kapal sendiri tenggelam mampu habis. Tak ada siapa tebuk, depa sendiri tebuk. Kan? Ini semua kerja Tuhan, tuan-tuan. Kena tengok suratul Anfal. Surah ke-8 ayat saya tak peringat. Kalau Allah nak bagi kemenangan, cara mana pun mudah. Tak gaduh pilihan raya, boleh menang. Tidak? Tu Kedah. Hampa hari raya tukar apa lansiak, kami tukar kerajaan. Lagi sempoi. Kan? Tak masuk, tak gaduh kelang kabut. Atau tukar kerajaan. Semua ni kerja Tuhan. Kena tengok Al-Anfal. Kalau ambil Quran saya boleh tunjuklah ayat ke berapa. Kemenangan, pertolongan ni semua di sisi Allah. Tapi ayat saya baca tadi, Allah peringat kita. Orang-orang kafir ni jangan dipercayai 100%. Ingat. Kalau tak percaya kat Quran, terpulang. Saya bercakap. Dan orang-orang kafir kata Allah, sebahagian mereka adalah pelindung kepada sebahagian yang lain. Sekiranya kamu umat Islam tidak saling bantu-membantu, lindung-melindungi, Tuhan sebut, kamu akan berhadapan dengan fitnah dan kerosakan yang besar. Kerosakan yang besar kena buka tafsir. Masa tu orang kafir menguasai umat Islam. Kita duduk di bawah mereka, mati kita, tuan-tuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu yang diajak oleh Islam. Al-Maidah ayat 3, minta maaf ayat 2. Tolong menolong dalam perkara baik saja. Pengajaran korban ni yang pertama, jangan sesekali menentang atau membantah perintah Allah. Pasal masa terhad tak boleh nak hurai. Kalau tak banyaklah ya Quran hadis saya boleh baca. Kan? Yang kedua, jangan sesekali menderhakai Allah dan Rasul. Tuan-tuan, saya tengok tadi ada kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, cuba buka. Kalau Jawi muka surat 913, Rumi muka surat 1110, surah ke-33 Al-Azab ayat 36. Siapa-siapa derhaka pada Allah dan Rasul, pergi tengok. Berat tu. Faham bang? Pensiun kan nampak janggut putih? Itu cerita dia, tuan-tuan. Ni pengajaran korban. Bukan nak cerita nak sembelih anak. Nak habaq, jangan membantah, jangan menentang perintah Tuhan. Allah baru hantar mai coronavirus. Berapa ratus ribu orang mati? Satu dunia? Kat 500 ribu ke apa? Lebih. 500 ribu lebih. Yang paling tinggi kena COVID ni Amerika. 3 juta. Penduduk dia 300 juta, 1% 3 juta kena COVID. Tu something lah tu. Allah baru hantar coronavirus, the invisible creature, makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, meragut nyawa seorang demi seorang, seorang demi seorang. Kalau tak salah saya, semua negara di dunia semua kena. Di dunia ni ada 195 negara. Tu kita action sombong.
Nak tunjuk kita kemas, dia hantar yang tu jam semua. Berebut beli roti Gardenia, takut mampu tak makan. Apa ni? Nak salam tak boleh. Tu dia. Yang ni kena tengok Pak Haji, kena tengok suratul Nahli, surah ke-16 ayat 112. Saya duk baca berpuluh-puluh kali dah dulu. Orang ketegak, Melayu macam nak dengar tak dengar, nak percaya tak, pong kena. Saya kata syukur, aku yakin dengan ayat Quran. Kena. Allah boleh tukar kehidupan kita sekelip mata ya. Sebab tu saya nak ajak satu perkara lah. Pertama, jangan kita membatah segala perintah Allah. Jangan kita mendurakai arahan perintah Allah dan Rasul. Jangan langgar. Kita taat, Nabi Ibrahim taat, Hajar taat, Ismail taat, tak susah hidup. Tak mati kelaparan pun di bumi Mekah. Boleh? Tu kena berhenti dah bunyi dah. Boleh berhenti? Ngangguk tak macam tak suka nah, cerita macam tu lain kali lah. Dia duk buat had payah kita point banyak nak cakap tapi secara ringkas gitulah pengajaran Idul Adha, hari raya korban. Tuan-tuan tengok sebelah tu ada sahabat saya dengan produk-produk tahfiz mutmainah yang saya urus tahun ke-11. Kami sedang membina kompleks 2.2 juta. Nak cari tak banyak lah, tinggal 1.7 juta. Kalau abang ada duit tolong bagi pinjam Ustaz. Kita ada sekolah rendah, sekolah menengah perempuan, sekolah menengah lelaki. Sekolah menengah lelaki paling lama tahun ke-11. SPM dah 5 kali ambil. Tahun ni kali ke-5. Tahun ni tak ada, tahun depan. Tahun depan 2 kali SPM tuan-tuan. Bulan Januari dengan bulan November. Tahun ke-3 dan ke-4 SPM kami, pelajar kami alhamdulillah. Tahun ke-3 ada yang dapat 9A, 7A. Tahun lepas pun alhamdulillah 7A, 6A. Kita ni integrasi, makna gabungan pengajian agama dan juga akademik. Jadi kalau tuan-tuan nak hantar anak cucu, ada flyer kat situ. Saya pasal ada tuan tu. Kok tuan-tuan nak sumbang, produk-produk tu macam-macam. Pergilah tengok ni, nak cerita pun masa suntuk dah. Nanti sahabat tu boleh cerita. Kalau orang sembelit, saya rekomen banyak minum susu kambing. Tak semesti beli saya bawa, pergi Tanglin, pergi beli. Tapi memang baik untuk orang sembelit. Orang putih kata constipation. Sembelit. Punca sembelit, dia jadi buasa. Buasa dia melarat esok, kanser usus jam. Ada lagi lah, kopi goji, ubat gigi, sabun orang Melayu, sabun mandi, sabun basuh, semua orang Islamnya. Saya duk guna lama dah, sebab tu saya berani jual, memang terbukti ada kualiti. Ubat gigi kita jual murah, RM6 lah. Semua ni pertamanya bantu tahfiz, yang kedua kita bantu orang-orang yang berkurang bernasib baik. Boleh tuan-tuan? Boleh tengok balik loy tak beli pun. Penat kami duduk tanggung mai. Jadi cukuplah untuk malam ni. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan secara ringkasnya memberi kefahaman kepada saya, pada tuan-tuan dan perempuan. Ribuan kemaafan aku qauli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.